Oi, terima kasih nah. Kan tak? Habis dekat tu je lah. Duk nampak lagi dalam, nampak alhamdulillah rezeki Allah Taala mengkehendaki aku hari ni, kan, melalui dia ni dapat aku makan nasi lemak, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tak nampak. Ini orang panggil tak memandang kehadiran Allah. Qala al-musannif rahimahullah. Dekat mana kita berhenti hari itu? Wahwa Qala al-musannif rahimahullah wahwa mustalzimun lintifa'i syirki wa syirku naw'ani zahirun jaliyun wa qad zakarahu ma'a aqsamihil Ghazaliyu wa ghairuhu. Sekali lagi, wa huwa mustalzimun lintifa'i syirki wa syirku naw'ani zahirun jaliyun wa qad zakarahu ma'a aqsamihil Ghazaliyu wa ghairuhu. Artinya, dan yaitu melazimi bagi ketiadaan syirik, dan yaitu yakni ilmu tauhid, dan yaitu ilmu tauhid ialah melazimi, yakni oleh ia bagi ketiadaan syirik. Baiklah, apakah dia yang terlazim ada pada diri seorang apabila dia ada tauhid dalam diri dia? Bagi seseorang yang telah ada mengesahkan Allah Ta'ala, dia telah mengesahkan akan zat Allah, dia telah mengesahkan akan sifat Allah, dia telah mengesahkan af'al Allah,
dia juga telah mengesakan akan asma Allah. Inilah dia tauhid. Dan kita telah mengesakan akan Allah Ta'ala. Seorang tu dibilang dia telah mengesakan Allah Ta'ala, apakah kelaziman ataupun terlazim daripada tauhid? Iaitu tak ada syirik pada diri seorang tadi. Tu lazim dan juga malzum. Tentu mesti kalau dah ada tauhid, maknanya tak ada lah syirik. Menduai Allah. Syirik maknanya ialah menduakan Allah. Tak ada lah syirik-syirik di dalam diri dia. Kemudian, dan syirik itu ialah dua bahagi. Dan bermula syirik, yakni menduakan Allah itu ialah terbahagi kepada dua. Jadi syirik ni terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil zahir. Apa arti zahir? Yakni nyata. Bahagian syirik yang pertama dipanggil syirik yang zahir. Hak bahasa Arabnya jali. Syirik jali. Terjemahan dia syirik yang zahir, syirik yang nyata. Hak boleh tengok dengan mata kepala. Hak nampak. Seorang tu tadi dia duk pi sembah ke patung berhala. Contohnya, kan, nampaklah perbuatan syirik dia tadi nyata, terang, jelas. Baik, yang ni kufur iman. Dan sesungguhnya, katanya lagi pengarang kita ni, telah menyebutkan dia serta segala bahagiannya itu oleh Ghazali dan juga lainnya. Dan sesungguhnya telah menyebutlah akan dia akan syirik yang zahir ini. Yang kita sebutkan tadi syirik yang jali tak sah ni lah. Telah disebut berserta dengan segala bahagian-bahagiannya. Tu syirik yang zahir tu. Syirik yang zahir itu pun terbahagi kepada beberapa bahagian. Jadi tentang syirik yang zahir ini dan juga bahagian-bahagian syirik yang zahir ini telah disebutkannya oleh Imam Ghazali dan lainnya, lain daripada Imam Ghazali. Jadi dalam kitab ini kita duk belajar ni lah, tak ada lah tuan pengarangnya nak sebutkan tentang syirik yang zahir ini. Dia lebih nak tekankan kepada kita tentang syirik yang khafi sat lagi. Adapun kalau kita nak jelaskan lagi pemahaman kita tentang syirik yang zahir yang jali inilah,
bolehlah kita rojok dalam kitab-kitab karangan Imam Ghazali dan juga di dalam kitab-kitab karangan ulama-ulama lain. Di sana disebutkan dengan secara panjang lebar satu per satu berkenaan tentang syirik yang zahir ini. Itu bahagian syirik yang pertama. Kalau ada, maka tak ada tauhid. Seorang yang ada tauhid, bermaksud dia tak ada syirik dalam diri dia. Yang pertama, iaitulah syirik yang jali. Dua, wabatinun khafiyun wa huwa mastaulat alaihin nufusu minal akwani. Baik, sekali lagi kita ulang. Wabatinun khafiyun wahwa mastaulat alaihin nufusu minal akwani. Dan kedua, artinya dan bermula bahagian syirik yang kedua. Kedua-duanya jangan bagi ada. Kedua-dua bagai syirik ini, kalau ada mana satulah ataupun kedua-duanya sekali, bermaksud kita tu tak ada tauhid. Tak ada yang kita sebutkan tadi, mengesahkan Allah. Nak ada mengesahkan Allah macam mana? Dan kita ada masih lagi ada syirik pada diri kita. Tu jelah puncanya tak ada tauhid ni. Baik. Dan kedua, bahagian yang kedua ialah batin yang tersembunyi. Dan bahagian syirik yang kedua dipanggil namanya syirik yang batin. Batin ni merujuk kepada di dalam hati. Yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu yang tidak zahir lah, yang tak nyata dengan mata kepala kita ni. Kan yang duk tersembunyi, duk di dalam hati kita. Bahasa yang lain kita panggil syirik yang khafi. Jadi seperti yang kita duk sebutkan tadi, bahagian syirik yang pertama dipanggil syirkun jaliyun. Bahagian syirik yang kedua syirkun khafiyun. Inilah syirik khafi, inilah yang paling banyak berlaku pada diri seseorang. Syirik jali berlaku juga, tapi jarang-jarang ada pada orang Islam. Tetapi masalahnya hak khafi ni, dia syarat ada tauhid ternafi, tak ada kedua-dua ni dulu. Sebab tu kita sebutkan tadi, selagi dalam hati kita belum terhapus lagi daripada duk memandang, duk melihat adanya makhluk, adanya yang selain daripada Allah, maka dia sebenarnya masih ada syirik. Ini yang khafi ni, yang duk tersembunyi dalam hati tu. Baiklah, nanti dia akan terangkan lagi. Dan iaitu
batin tersembunyi itu macam mana huraian dia? Iaitu perkara yang mengerasikan di atasnya oleh segala nafsu hati daripada segala akwan. Itulah dia maksud syirik khafi ni. Nah, baik, iaitu erti dia ialah perkara yang mana perkara ini yang mengerasikan, makna yang dikuasai di atasnya, di atas perkara, di atasnya, yakni di atas perkara, mengerasi fa'ilnya oleh segala nafsu yang ada di dalam hati kita. Apakah dia perkara yang kuat nafsu kita duk pandang? Itulah maksud dia. Yang kuat nafsu kita duk tilik dia, iaitu daripada segala akwan. Segala makhluk juga dipanggil alam. Dipanggil juga segala akwan ni alam ataupun juga makhluk. Ataupun kita panggil kesan-kesan daripada alam. Maknanya hati kita ialah tidak hadir memandang akan Allah. Yang hati kita duk pandang, yang hati kita duk lihat ialah makhluk. Contohlah, kan, misalnya kesan daripada alam. Contohnya hidup senang. Seorang kita ni kehidupan dia ialah senang. Kaya raya. Hidupnya mewah. Hidupnya orang yang berada. Apa yang kita lihat dengan kita hari ini? Hidup kita senang, boleh makan, boleh minum. Apa yang hati kita pandang? Adakah hati kita duk pandang yang kita lah ni boleh makan, minum segala segenap serbi duk ada pada kita ni ialah kurniaan, nikmat, rahmat, rezeki daripada Allah kepada kita? Atau adakah yang hati kita duk pandang, kan, selama ni yang aku boleh hidup sampai senang lenang hari ni banyak reta boleh terimpun ni pasal selama ni aku duk kerja kuat, kan, daripada start budak lagi duk kerja, duk himpun duit, tak kira siang, tak kira malam duk kerja, kan, bekerja cari duit, kan, sampailah satu ketika kita pun senang, hidup kita pun senang lenang, duit pun banyak, harta benda pun banyak. Adakah kerana itu? Ataupun kita yang boleh bekerja yang sampai dapat pendapatan mahal-mahal ni pasal kita tilik sebabnya kesan daripada ilmu kepandaian kita. Kita belajar tinggi-tinggi, kita mengaji tinggi-tinggi, kan, sekolah sampai mana-mana hala kan, lalu pandailah.
Kan? Dapatlah ilmu dunia dekat kita. Dengan ilmu tersebut kita gunakan untuk bekerja. Nah, atu yang hidup kita lah ni banyak duit ringgitnya. Jenuh reta benda dia. Jadi adakah kita duk lihat dalam hati kita, duk berasa dalam hati, aku duk senang lenang ni pasal aku ni rajin, dulu aku rajin mengaji sekolah, bukan lagu hampa. Pemalas. Kan, segan malas nak pergi sekolah tu yang tak pandai tu. Dah tak pandai hampa nak kerja tinggi-tinggi gaji mahal-mahal macam mana? Adakah kita tilik segala kita dapat ni kerana kepandaian kita? Atau adakah kita tilik apa yang kita dapat ni puncanya daripada kurniaan, nikmat, rezeki ataupun daripada kepandaian Allah. Allah yang bersifat dengan ilmu. Kan? Dialah yang lebih mengetahui segala-galanya. Kita tak tahu apa satu. Situlah. Sama ada kita lupa Tuhan ataupun sama ada kita dalam hati inilah ingat Tuhan. Akuan ni lah yang kita sebut makhluk ni. Yang kita dah sebut makhluk tu lah. Kan, alam yang kita duk mengaji dalam kitab sifat 20 yang kata ma siwallah tu. Selagi kita masih tilik makhluk ni wujud, maka selagi itulah kita tidak akan mentauhidkan Allah. Selagi itulah kita belum ada tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah ni, dia tak boleh ada dah sebarang dua bentuk syirik ni. Jali ataupun juga khafi. Lagi ada dalam hati kita yang tu, maka berlawananlah dengan tauhid. Bermaksud kita tidak mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, contoh kita sebut tadilah rezeki. Kita ni dapat rezeki, kita cuma pandang Allah je yang bagi kita rezeki. Bukan kerana kita, bukan daripada ilmu kepandaian kita yang kita dapat rezeki hari ini. Bukan daripada kerana usaha kerja buat kita. Bukan daripada kerana kerajinan kita bekerja. Bukan daripada susah payah kita duk bekerja. Tu yang hidupnya hari ini senang lenang. Itu tidak tauhid. Itu tidak mengesahkan Allah. Dah syirik. Nama dia. Inilah yang kita duk sebutkan tadi. Orang yang ada tauhid, dia tak boleh ada dua bagai, dua macam yang kita sebut syirik tadi. Kalau masih ada, kan, maka kita hati lupa Tuhan. Sebanyak mana kita lupa Tuhan, sebanyak tu sebenarnya yang hati kita duk ingat kepada makhluk. Sebanyak mana hati kita duk ingat akan makhluk, maka sebanyak itulah sebenarnya kita ni lupa kepada Allah. Lagi banyak kita lupa kepada makhluk, tak pandang makhluk, maka lagi sebanyak itulah juga hati kita duk pandang, duk tilik kepada Allah. Bahasa lain, kita lupa Tuhan. Hati kita ghaflah. Hati kita ni asyik duk tilik makhluk. Duk tilik kerja buat sendiri. Duk tilik gerak-geri sendiri. Duk berasa makhluk ni ialah wujud. Padahal kita ni sebenarnya tidak wujud. Sebenar-benarnya yang wujud, Tuhan yang wujud ialah Allah. Allah saja yang wujud. Adapun wujud kita ni dipanggil majazi sahaja. Wujud Allah itulah sebenar-benarnya yang hakiki. Tapi yang ni kita tak boleh teringat. Yang ni lah duk jadi kita lupa dengan Allah. Maka hati kita penuh dengan makhluk.
Kalau hang tak mengaji tinggi-tinggi, hang nak makan apa esok ni? Tu contoh. Kan? Contoh punca boleh makan pada pandangan dia kerana mengaji tinggi. Kerana ada kepandaian maksudnya. Nah, ini syirik. Yang kita panggil taksat ni syirik khafi. Buang semua. Nah, dia kita ingat Allah ataupun kita lupa Allah ni sebanyak mana kita ingat atau kita lupa akan dengan makhluk ni. Umpamanya cahaya yang menerangi kegelapan. Cahaya, kan, apabila ada cahaya, kan, maka hilanglah gelap. Selagi itu ada gelap, bermaksud tak ada cahaya. Kemudian cahaya yang ada yang kuat, ada yang terang, ada yang tak terang, yang tak kuat. Ada cahaya tapi duk masih lagi tak terang mana. Duk campur lagi dengan ada gelap. Ada cahaya terang benderang. Cahayanya jelas. Langsung tak nampak samak-samak dah. Langsung tak nampak gelap sikit pun. Itulah contoh perbandingan kita ni. Apa yang kita pandang dalam hati kita lah, yang kita tilik, yang kita syuhud. Dia panggil musyahadah, syuhud, memandang, muhadarah, hadir hati, memandang, melihat adanya Allah. Kan? Banyak atau sikit? Kalau sikit yang kita pandang Allah, bermaksud banyaklah yang kita pandang alam tu. Kalau banyak hati kita menilik, memandang akan Allah, maka sikitlah yang kita pandang makhluk ni. Atau kalau 100% langsung semua kita tilik hati kita kepada Allah, bermaksud tak ada langsung dah dalam hati kita menilik makhluk. Kerja kita buat kerja bukan bermaksud tak bekerja. Bukan bermaksud tak belajar cari ilmu kepandaian. Bukan bermaksud kita tidak ada usaha. Bukan bermaksud kita tu jangan rajin buat kerja. Bukan itu makna dia. Nah, buatlah kerja pasal adatnya begitu. Dah adatnya nak kuat, nak dapat, kena kerja kuat. Kan? Dah adatnya begitu begini, turut saja adat tersebut. Tinggal lagi, nah, adat yang kita ikut, yang kita duk turut, yang kita duk buat ni, janganlah sampai pergi jadi akidah kita pula. Jangan duk pergi jadi kefahaman kita. Kalau hang tak mengaji tinggi-tinggi, esok hang nak makan apa? Tu hang dah jadikan i'tiqad kita. Itu bermaksud dia dah jadikan itu pegangan hidup hati dia. Makan boleh makan ke, kalau tak boleh makan ke, semua ada kena mengena dengan pandai tak pandai mengaji sekolah. Bukan. Salah. Duk ngaji usuluddin wahdaniyah Allah Ta'ala takkan tak faham-faham lagi. Baik. Habis tang tu. Nanti dia akan cerita lagi. Banyaklah cerita tajuk ni sebenarnya. Lepas tu, katanya lagi al-musannif, fahujibat biha an talaqqil madadi min alimil ghaibi fasara zalika syirkan khafiyan li bu'dihi. Perkataan tu kena buah elok. Ain tu tak apa ada, tulis ain lepas ba tu dia ada ain. Li bu'dihi
an hadratil qudsi, an hadratil qudsi bi syawahidil hissi. Itu al hissi, alif lam ha sin saja, ujung dia tak ada titik, bukan nun tu, buang titik nun tu, al hissi. Okey, kita ulang sekali lagi. Ya, ada nak kena baiki, kita baiki balik perkataan tu. Fa hujibat biha an talaqqil madadi min alimil ghaibi fasara dzalika syirkan khafiyan li bu'dihi an hadratil qudsi bi syawahidil hissi, bi syawahidil hissi. Kata tu ana ulang 3-4 kali kan. Baik, artinya maka didindingkan dia dengan dia daripada menerima ilmu pengetahuan daripada Tuhan. Ni yang kita terhijab ni. Inilah hijabnya makhluk ni, yang menghijab kita daripada sampai kepada Allah. Ada mengaji setengah-setengah kitab tasawuf, dia kata usul ilallah, kan? Sampainya seorang salik kepada Allah. Baik, tak apalah. Jadi katanya al-musannif, maka didindingkan dia tu tak sat ni, segala nafsu hati. Segala nafsu hati, nafsu yang ada dalam hati kita ni, semuanya terdinding, tersekat dengan dia. Pasal apa didinding? Bahasa Arabnya bahasa Melayu kita dinding, bahasa Arabnya hijab. Maka tertudunglah hati kita. Maksudnya iaitulah mata hati kita. Kita kan ada dua mata kan, mata kepala dengan mata hati. Yang terdinding sekarang, yang kena tutup, yang kena tudung sekarang ni apa dia? Iaitulah mata hati. Maka mata hati kita apabila terdinding, apa jadi? Maksudnya dia tak dapat memandang. Istilah dalam bahasa Arabnya dipanggil syuhud, ataupun dipanggil juga musyahadah. Mata hati itu terdinding. Mata hati kita tak dapat melihat, tak dapat memandang. Apa terhalang dengan apa daripada dapat melihat ni? Dengan dia, yakni dengan sebab, ba tu sababiyah, dengan dia yakni dengan sebab segala akwan tadi. Dengan sebab segala akwan hak ada dalam hati kita, makhluk tadi. Hak kata ghairullah tadi tu, hak duk kata selain daripada Allah, hak duk ada dalam hati kita tu. Kalau hang tak berbuah baja pokok durian hang, bila yang dia nak berbuah lebatnya? Hak bangsa orang tanam pula, berkebun pula, kan? Hang duk biar baja tak berbuah, tu ya pokok hang buah durian tak mau lebat tu. Ni buah baja ni bagus, baja ni baik. Kalau hang bubuh baja ni,
Kan? Setiap dahan tu penuh dengan rian nanti. Lebat. Okeylah, bolehlah bercakap atas nama adat kebiasaan. Kalau tak jadi pegangan, tak jadi akidah. Dan hak masalahnya dia melarat sampai dalam hati duk percaya yang tu. Duk yakin baja tu bagi lebat buah. Apa mananya Tuhan? Sebenarnya yang dok bagi lebat buah derian, buah mu'tan lah apa hak kita dok tanam pokok tu bukan kerana baja. Bukan kerana racun. Bukan, tak ada kena mengena semua tu. Tu makhluk ghairullah. Hak dok bagi hidup, bagi lebat, bagi mati apa semua ni ialah Allah. Yang ni yang kita duk lupa ni. Hak duk ingat duk nampak duk tilik hak tu, makhluk tu. Dah, ni masalah kita. Ni duk ada syirik khafi dalam hati lagi ni. Baik. Jadi dengan kerana ada segala akuan, ikutlah mana-mana yang kata makhluk tu dalam hati kita. Lalu apa jadi kepada mata hati tu? Maka mata hati tak dapat memandang. Maka mata hati kita pun tersekat, terhalang. Terhalang dari apa? Daripada ni takluk pada kata di dinding. Daripada menerima ilmu pengetahuan. Daripada Tuhan yang kita panggil ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Maka terdinding daripada sampainya kita tu kepada Allah. Sebut sampai kita kepada Allah tu maknanya kita telah mendapat akan ilmu ma'rifah. Kita telah dikurniakan oleh Allah akan satu ilmu dipanggil namanya ilmu hakikat. Kita mendapat hakikat. Kita mengenal hakikat yang sebenarnya ialah Allah. Tak lupa kepada Allah. Semua apa hak duk berlaku, apa hak duk jadi kat kita ni ke, kat orang lain ke, kat apa seluruh alam ni pun semuanya kita sabitkan ianya daripada Allah. Contoh katalah kita ni ditimpa musibah. Kita ni dikenakan bala. Kan? Maka yang masalahnya mata kepala kita yang melihat perkara yang zahir. Maka letaklah kesalahan puncanya, kan? Duk pesalah ketui batu yang kita langgar tu ke? Kan? Duk salah ke tunggui kayu hak ada tengah jalan tu ke? Kan? Duk salah ke orang tu, duk salah ke orang ni. Kalau tak hal letak batu tu tengah jalan, aku pun tak rebah. Kalau kucing tu tak melintas, tak aku jatuh derang lutut-lutut aku hari ni. Kan? Jadi itu orang panggil duk pandang makhluk. Mata kepala dia akan menilik perkara zahir. Dia takkan dapat menilik perkara batin. Namun sekiranya dalam diri seseorang itu terbuka mata hati dia, kan? Segala tadi ni, akuan tadi ni, anak kucing lintas ke, tui batu apa tengah jalan tadi tu ke, dia tak pandang dah. Hak dia pandang tu hak ni lah takdir Allah. Tidak ada suatu yang berlaku melainkan semuanya dengan kehendak daripada Allah. Allah yang takdirkan aku rebah motor ni. Allah yang takdirkan aku jatuh gerek ni. Allah yang takdirkan aku sakit ni. Hidup salah kawan ada bersin tepi kita tu. Hang dok bersin tepi aku, ni aku pah bersin pula jangkit hang ni. Kan? Dok mati hak tu. Dok pegang hak tu. Dak sakit pun Allah yang bagi kita sakit. Ayah ni nak ajak kita ni. Nak ajak kita jangan duk ingat ke makhluk. Lupakan makhluk. Ingatkan Allah. Itu kita suruh ingat Allah, suruh zikrullah, ingat Allah. Inilah benda dia. Kan? Baik. Yang mana
ilmu pengetahuan ni kurniaan daripada Tuhan yang mengetahui yang ghaib, daripada Allah yang dialah Tuhan yang maha mengetahui akan segala perkara yang ghaib. Kita tak tahu perkara yang ghaib ni, hanya Allah Ta'ala sahajalah yang tahu perkara yang ghaib ni. Inilah yang kita duk panggil kasyaf. Nanti kita akan mengaji lagi, ada macam-macam tajuk kasyaf ni. Bahasa mudahnya kasyaf, dibukakan mata hati kita oleh Allah. Maka diperlihatkan kepada mata hati kita oleh Allah akan hakikat, akan yang sebenar. Apa maksud diperlihatkan? Maknanya Allah Ta'ala singkapkan, Allah Ta'ala bukakan, Allah Ta'ala hilangkan daripada batin kita akan penudung yang menghijab daripada melihat Allah. Itu kasyaf. Lalu apabila ada pembukaan daripada Allah, apa berlaku kepada kita? Allah Ta'ala buka tudung yang menutup tadi ni daripada kita. Apa jadi dekat kita? Berlakulah, jadilah dekat kita, terbuka mata hati, dapat memandang, dapat melihat, boleh merasai akan hakikat yang sebenarnya. Ini yang kita panggil perasaan. Kita duk panggil kemarin, hari tu ni, ilmu rasa. Ilmu rasa ni tak ada dalam diri kita. Ilmu rasa kita duk sebut selalu dah. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh beri rasa kepada diri kita. Siapa tak boleh bagi rasa? Bukan kata hanya perkara berkaitan dengan agama saja, perkara dunia pun. Siapa pun tak boleh bagi rasa dekat kita, melainkan hak bagi rasa tu ialah Allah. Manis yang ada pada gula, siapa boleh bagi kita rasa manis tu? Siapa dia orang? Tak ada siapa boleh bagi rasa. Lepas tu yang kita ada rasa tu Allah. Lidah tak boleh rasa. Kalau Allah tak izin lidah kita tak rasa apa, tawak lagu tu je. Tu hakikat dia. Kita panggil ilmu rasa. Tu cerita tajuk bab dunia lah. Ini cerita kita ni banyak hijab. Salah satu hijabnya adalah makhluk ni lah. Lepas tu duk berasa berat buat ibadat, duk berasa payah nak buat ibadat, duk berasa malas kita nak buat ibadat, segan, kan? Punca-puncanya yang ni lah. Baik, habis dari situ. Maka jadilah yang demikian itu syirik khafi. Baiklah. Jadi seterusnya katanya al-musannif, maka jadilah yang demikian itu. Jadilah yang demikian itu mana? Hak di atas tadi, hak kita mengaji tadi. Nanti saya nak cari di atas tu, domir dia tu. Jadi apabila dah jadi keras, jadi kuat, maksudnya hati kita ni telah dikuasai oleh makhluk. Makhluk ni menguasai kita. Makhluk telah menguasai dalam batin kita. Jadilah apa ketika itu? Jadilah syirik khafi. Maka seorang tersebut, maka dia panggil seorang yang ada syirik yang tersembunyi di dalam hatinya. Itu je lah.
Apa dia panggil jadi syirik khafi itu pula? Kerana jauhnya tu tadi, yang demikian itu daripada hadrat Tuhan yang kudus, kerana jauhnya itu libu'dihi tadi, inilah makna dia, kerana jauhnya tu yang demikian itu. Jadi apabila hati kita ni telah dikerasi oleh segala makhluk, makna hati kita telah dikuasai, dipenuhi dengan makhluk, maka jadilah kita ni jauh daripada hadrat, maknanya daripada dapat memandang. Hadrat itu makna akan kehadiran Allah di dalam hatinya, akan Tuhan Allah, Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha suci daripada kekurangan. Tu hadrat ni mana hadir, maknanya kehadiran Allah. Hati kita boleh memandang, bukan maksudnya duk kata Tuhan tu duk tepi kita ni, tidak makna macam tu. Ngaji kitab tasawuf yang passion macam ni, jangan silap faham. Silap faham nak jadi kufur iman sekali lagi. Itu yang ramai orang duk mengajak kan, pokok sesat duk baca juga sebenarnya kitab tasawuf, tapi dia hurai ikut cara kepala otak dia, ikut dengan nafsu bukan dengan ilmu. Itu dia songsang tu. Lah kali itu yang sampai melarat Tuhan kita Tuhan duk tepi kita ni. Lah kali tak kena semayang lah apa. Contoh-contoh yang macam tu lah yang kena jaga-jaga kalau duk mengaji kitab yang macam ni. Ni tujuan nak baca tu, nak bagi perjelas betul-betul. Jangan bercanggah dengan syariat. Ngajak tasawuf tinggi mana pun, semayang, kena semayang. Paling tinggi tasawufnya ialah baginda Rasul kita lah. Paling makrifah, a'rafukum, paling mengenal Allah daripada kalangan kita. Orang hak paling tinggi juga amal ibadatnya. Ni lagi tinggi, lagi tak payah buat ibadat. Bukan lagu tu. Bukan jalan orang sufi macam tu. Tu tipu tu, kena tipu dengan syaitan orang panggil. Baik. Jadi faham masuk hadrat tu, makna hati kita merasai, memandang tu maknanya memandang akan kehadiran Tuhan, mana merasai akan kewujudan Allah, Tuhan yang kudus. Macam kita saat ni, kita berjalan lah, kata contohnya kita berjalan, kita angkat kaki, kita rasa kewujudan Allah. Allah ni lah yang izinkan aku boleh melangkah berjalan ni. Allah lah yang duk menggerak-gerikan aku boleh berjalan, boleh duduk, boleh berdiri, boleh buat tu, boleh buat ni. Itu maksud dia. Kita rasaikan kehadiran ataupun kewujudan Allah Ta'ala. Tak lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Kalau kita bekerja, kemudian kita dapatlah kehasilan, kan? Bolehlah rezeki, boleh duit ke, boleh ikutlah apa hak bolehnya dekat kita, kan? Jangan lupa Tuhan, pandang Tuhan, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah yang beri tu, bukan makhluk, kan? Zahir mata kasar nampak makhluk lah bagi duit tu dekat kita, kan? Selalunya kita berterima kasih kepada makhluk je. Dengan Tuhan tak ada pun terima kasih. Orang bagi kita itu, orang hantar lah nasi lemak kat kita sebungkus. Terima kasih nah. Kan tak? Habis dekat tu je lah. Duk nampak lagi dalam, nampak Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala mengkehendaki aku hari ni.
kan, melalui dia ni dapat aku makan nasi lemak, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tak nampak. Ini orang panggil tak memandang kehadiran Allah. Kita tak melihat kewujudan Allah. Mata hati, melihat tu mata hati. Jadi apabila ada perkara-perkara tadi yang kita duk mengaji, maka jauh sama sekali diri kita ni daripada boleh dapat memandang akan kehadiran hadrat Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci itu. Tak nampak, kita akan lupa Tuhan. Hati kita penuh dengan makhluk. Hati kita hanya duk berasa makhluk ni lah segala-galanya. Itu syirik khafi. Nak faham maksud syirik khafi tu? Baik. Dengan sebab ni, apa kita jadi kau jauh daripada Tuhan ni, daripada dapat memandang, dapat melihat akan kewujudan Allah, berasa dalam hatilah maksudnya. Dengan sebab pandangan zahir pendapat. Maksud zahir pendapat tu yakni maksud dia mata kepala. Kita tak terbuka mata hati. Maka sebab itulah mata hati tak boleh mencapai perkara yang kita mengaji ni. Kita cuma hanya terbuka mata kepala aja. Pendapat tu mana mata kepala boleh mendapatlah, boleh melihat mana pendapat tu. Jadi ukuran mata kepala dia tak serupa lagu ukuran mata hati. Mata kepala kita dia hanya boleh melihat cuma perkara-perkara yang zahir saja. Maka dari situlah timbul ukuran apa yang datangnya daripada makhluk ni, kita ukurlah baiknya, buruknya, eloknya, tak eloknya, huduhnya, cantiknya. Ini ukuran daripada mata kepala. Kan, sesuatu tu kita kata cantik pasal mata kita duk tengok. Sesuatu tu kita kata huduh pasal mata kepala duk tengok. Dan lepas tu disokong pula dengan nafsu. Nafsu dalam hatilah. Kan? Sebab tu kalau tak ada orang, kalau kita ni tak ada mata hati, maka sering kali kita salah dalam mentafsirkan sesuatu. Sesuatu yang kita tafsirkan melalui zahir anggota mata ni dengan penilaian daripada nafsu, itu ialah baik. Kalau terbit daripada nafsu, maka sebenarnya ia tidak baik. Kalau nafsu kita melihat perkara tu baik ataupun huduh, maka sebenarnya perkara tu baik. Dia ada sebenarnya, hakikat tu sebenar. Hakikatnya ialah sebenar. Berbeza dengan mata hati. Mata hati dia akan dapat memutuskan mana yang baik, manakah sebenarnya yang baik, manakah sebenarnya yang tak baik, yang huduh, yang tak elok. Maka nafsu, maka keputusannya bukan terbit dari nafsu kita yang ada mata hati ni. Keputusannya daripada mata hati dialah pertolongan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Maka yang diputuskan baik oleh mata hati tadi, itu memang sebenarnya ialah baik. Contoh banyaklah, contoh selalunya anak duk mengajar, duk cerita tajuk kita duk mengaji, tajuk ikhlas contohnya. Semua kita maklum dah, faham dah. Buat apa suatu benda pun mestilah ikhlas. Jangan ada selain daripada Allah di dalam hati kita. Kan? Kadang-kadang orang yang cuma melihat sesuatu dengan mata kepala, dia hukumkan sesuatu tu sebagai baik cuma berdasarkan kepada hawa nafsu. Tapi sebenarnya bagi dia tu, sebenarnya hakikatnya itu tidak baik. Contoh tajuk ikhlas. Kan? Kita kadang-kadang ni tak tahulah siapa-siapa pun. Kan? Katalah kita ni pergi solat jenazah contohnya. Kan?
kita duk pergi sembahyang mayat. Kita niat apa? Sembahyang mayat ni. Kita niat itu satu kewajiban. Kan? Tak ada pandang tilik hati kita wajib ni, fardu kifayah ni. Kan? Solat jenazah, okeylah, tak apalah, ada ikhlas hati kerana Allah lah tu orang panggil sembahyang mayat tu. Ada tak kita berasa kalau orang tak bagi duit, kita tekilan dalam hati? Pas mayat-mayat tu pakai duit intai pintu utama mana dia perut tunggu ni. Kan? Usaha pergi cari pintu orang bagi duit tu. Pintu lain banyak lagi tak mau keluar apa tu. Saja beratok bersesak-sesak. Apa niat kita? Kan? Kalau tak dapat rasa macam mana? Duit RM5, RM10 tadilah. Nak tahu ikhlas ke tak? Jangan ni cerita ni. Kita berasa dengan kerana kita mai dari rumah keluar banyak motor ke, banyak kereta pergi sembahyang mayat, depa kena bagilah kita duit. Padan dengan duit minyak kita apa semua. Kan? Kita berasa itu pun ikhlas dah lah tu. Sebenarnya tak ikhlas lagu tu. Tu, kita ada hukum dengan nafsu. Bukan kita hukum dengan betul-betul pendapat daripada Allah Ta'ala, kurniaan daripada Allah. Tak nampak ke yang tu ialah fardu kifayah? Dia bagi duit ke, tak bagi duit ke, tetap wajib kena pergi sembahyang mayat. Tak nampak ke hak tu? Kan? Lepas tu kalau orang tu nak bagi, ambil. Bukan tak usah ambil. Bukan bermaksud kalau tu hulak tak ambil. Kalau ambil, tak ikhlas. Tidak lah tu. Dia mula-mula kita keluar nak pergi sembahyang mayat tu niat apa? Kan? Niat pekerjaan ke? Kan? Pekerjaan dia ialah sehari-hari ialah sembahyang mayat. Kan? Keluarlah pergi sana dengan orang mati, pergi mata mana orang mati pergi. Boleh buat kereta juga. Boleh buat kereta. Dia tu sampai boleh beli motornya. Dia himpun sampai tu dia orang punya tebal. Tak apalah, orang bagi ambil. Soalannya, kita nilailah ibadat yang kita buat ni, ukurannya. Ikhlas tu ada tak ada? Ikhlas tu bukan ukuran melalui mata kepala. Bukan melalui anggapan nafsu kita berasa yang ni baik. Tak. Kena mesti daripada terbit hukum hakam syarak. Jangan tinggal hak tu. Dah dia kata ikhlas, ikhlas lah. Ikhlas ni tak ada benda lain daripada Allah. Tak mau pi pun tak apa. Kan? Sekiranya kita pi, kalau orang bagi pun tak apa. Kalau orang sedekah pun tak apa. Kalau orang tak sedekah pun tak apa. Ni saya lagi tak boleh lagi balik jumpa kawan duk merungut dah. Kita usah payah mai. Kan? Letih boleh. Kan? Kalau aku tahu tak boleh, baik aku tidur ya. Jadi terang-terang nampaknya kita ni betul-betul tak ikhlas. Jadi ukuran sesuatu jangan diukur dengan kasar mata kepala. Mata kepala akan tengok benda tu huduh. Nafsu akan sokong kata itu huduh. Tapi kalau ukur dengan mata hati, yang ni bukan huduh ni. Hak ni lah yang betulnya. Dia akan jadi lagu tu. Baik, yang ni lah yang tak dapat pada kebanyakan manusia. Perlihat mata hati ni yang tak ada. Kan? Kisnya, dah memang dia tu pun memang duk kis buat cerita tajuk kereta aja. Kan? Sikit-sikit duit, sikit-sikit duit, sikit kereta, apa gerak-geri semua mesti dapat duit. Kalau tak untung dia tak mau buat. Dah lagu tu dah passionnya. Baik, apa nak ikhlas cukup payah. Baik. Tak apalah. Habis tentang situ dulu. Sekejap lagi dia akan cerita panjang lebar lagi. Dengan sebab pandangan zahir pendapat. Habis tentang tu. Seterusnya, waqad zakarahu. Tiga dua dah. Nampak gaya tak boleh baca lagi. Kalau baca panjang pula yang ni pun takkan nak berhenti tengah-tengah jalan. InsyaAllah lah kita sambung lagi lah minggu depan. Jadi kita berhentilah pada kata waqad zakarahul muallifu biqaulihi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay'an.